Assalamualaikum kepada semua penonton setia sorotan Liga 1 MCC 2015. Untuk episod kali ini, setelah tamatnya saingan Liga, kita beralih kepada saingan kalah mati bagi kategori Cup dan juga Shield bawah 14 tahun. Bagi kategori Cup, sebanyak 8 pasukan layak beraksi di mana 4 pasukan terbaik dari Division 1 dan 4 pasukan terbaik dari Division 2 akan berentak bagi merebut tempat ke pentas final. Format yang sama diguna pakai bagi kategori Shield juga gabungan dari Division 1 dan 2. Cuma pasukan yang layak beraksi adalah pasukan yang berada dari kedudukan 5 hingga 8 terbaik. Sebelum kita saksikan aksi-aksi lincah adik-adik kita, mari kita pelajari sedikit informasi menarik dari pakar. Ayo, kita saksikan. Salam sejahtera. Hari ini telah diadakan perlawanan bola sepak Liga 1 MCC. Kami berempat adalah pengadil perlawanan dan ingin menerangkan tentang Undang-Undang Bola Sepak. Mari kita lihat. Undang-Undang Bola Sepak mempunyai Undang-Undang 1 hingga Undang-Undang 17. Pada hari ini, saya hendak menerangkan tentang Undang-Undang 2. Undang-Undang 2 adalah berkaitan tentang bola. Bola yang digunakan dalam setiap perlawanan mestilah berbentuk sfera dan kualiti bahan yang digunakan mestilah kulit ataupun bahan yang bersesuaian dan diiktiraf oleh FIFA. Lilitan bola yang digunakan mestilah antara 68 hingga 70 cm, manakala tekanan udara bermula daripada 0.6 hingga 1.1. Saiz bola yang digunakan adalah bersaiz 5 dan untuk tekanan udara bola kita gunakan pressure pump. Pressure pump ini kita gunakan dengan cara masukkan ke dalam punat bola. Dan kita lihat tekanan di sini. Tekanan yang digunakan adalah minima 0.6 hingga 1.1. Setelah kita ukur tekanan udara, jika masih kekurangan, kita gunakan pam bola untuk banyakkan tekanan dengan cara memasukkan ke dalam punat dan kita pam bola tersebut. Setiap perlawanan apabila dimulakan, berat bola mestilah 450 gram. Sekian, terima kasih. Saingan suku akhir kategori Cup adalah seperti berikut. MBSA Jonsa bakal bertemu dengan Eagle Premier FA. Akademi Bola Sepak Felda melayani kunjungan Soccer Star Academy. Perkasa FC menentang Kido Kickers FC dan Akademi Bola Sepak MBPJ berentap dengan Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia. Selaku pasukan pilihan, MBSA Jonsa membawa reputasi besar apabila bertemu dengan Eagle Premier FA. Juara Division 1 ini dilihat tidak akan memberi laluan mudah kepada pasukan lawan. Perlawanan ternyata dikuasai MBSA Jonsa dan buktinya melalui satu hantaran cantik, penjaring terbanyak Liga setakat ini adik Muhammad Husni mudah meledakkan gol pembukaan pada minit ke-18 meletakkan MBSA Jonsa 1-0 di hadapan. Kesilapan mudah yang dilakukan pertahanan Eagle Premier FA terus dihukum dengan gol kedua oleh pasukan MBSA. Bersambung babak kedua, Husni Idrus terus menjadi duri dalam daging buat Eagle Premier FA apabila meletakkan MBSA 3-0 menerusi gerakan menarik menewaskan penjaga gol lawan pada minit ke-36. Walaupun cuba bangkit, namun masa ternyata tidak menyebelahi Eagle Premier FA apabila pengadil meniupkan whistle penamat dengan MBSA Jonsa menang 3-0 menewaskan Eagle Premier FA.
Perlawanan kedua bagi peringkat separuh akhir melibatkan Akademi Bola Sepak Felda bertemu Soccer Star Academy. Saingan separuh masa pertama berakhir dengan keputusan 0-0 apabila kedua-dua pasukan bermain dengan berhati-hati. Bersambung babak kedua, berpunca dari sepakan sudut, Felda berjaya mencetak gol hasil tandukan Muhammad Syahir pada minit ke-35. Soccer Star Academy kembali mengatur serangan bagi mendapatkan jaringan penyamaan, namun benteng Felda ternyata kebal. Tamat permainan, AB Felda 2, Soccer Star Academy 0. Perlawanan pada mulanya dikuasai oleh Kido Kickers FC, namun Perkasa FC terlebih dahulu membuka tirai jaringan hasil jaringan H. Hariswaran pada minit ke-33. Kickers cuba mengasak kubu Perkasa FC, namun hasil serangan balas pantas pada minit ke-37, H. Hariswaran sekali lagi menjadi duri dalam daging apabila meledakkan gol kedua sekaligus memadamkan impian Kido Kickers untuk mara ke peringkat seterusnya. Tamat perlawanan, Perkasa FC 2, Kido Kickers 0. Aksi kedua-dua pasukan seimbang dengan masing-masing cuba mendapatkan gol awal. Walaupun saling berbalas serangan dengan gerakan-gerakan pantas, namun kubu kedua-dua pasukan dilihat kebal untuk ditembusi. MBPJ berpeluang mendapatkan gol, namun penyerang mereka gagal menyempurnakan peluang terhidang. Perlawanan dilanjutkan kepada penentuan sepakan penalti bagi menentukan pemenang. Penjaga gol KB Nadi Dahlia menjadi wira apabila menyempurnakan sepakan penalti sekaligus melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Berikut adalah keputusan bagi suku akhir kategori Cup di mana MBSA Jonsa, Akademi Bola Sepak Felda, Perkasa FC dan Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia layak ke peringkat separuh akhir. Aksi suku akhir kategori Shield melibatkan Wira Semenyi SCFC bertemu Kelab Nuri, Jasmine Junior FC menentang Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang PKNS FC melawan Lestari Junior FC dan PNSB FC bertemu Harimau United FC. Wira Semenyi SCFC memulakan perlawanan dengan mengasak kubu pasukan Kelab Nuri bagi mendapatkan gol awal.
namun strategi mereka ternyata memakan diri apabila Muhammad Akmal Reza dari Kelab Nuri bijak mengambil kesempatan hasil kucar-kacir di hadapan gol Wira Semenyih sekaligus meletakkan Kelab Nuri selangkah ke peringkat separuh akhir. Tidak mengaku kalah, Wira Semenyih terus melakukan asakan bertali arus ke kubu lawan dalam usaha mendapatkan gol penyamaan. Asakan demi asakan, namun kubu pertahanan Kelab Nuri kebal hasil kehebatan penjaga gol dan pemain-pemain Kelab Nuri bertahan. Dipaksa bekerja menahan asakan pasukan Wira Semenyih, akhirnya usaha mereka berbaloi apabila pengadil meniupkan whistle penamat. Tamat perlawanan, Kelab Nuri berjaya melayakkan diri dengan kemenangan tipis 1-0. Dalam aksi ini, perlawanan dikuasai sepenuhnya oleh KB Anak Kalumpang bertunjangkan strategi melakukan hantaran jauh dan percubaan dari luar petak penalti. Akhirnya KB Anak Kalumpang berjaya mencipta jaringan melalui Muhammad Hazwan yang berjaya menghukum penjaga gol lawan yang tidak bersedia pada minit ke-12. Pasukan Jasmine Junior melakukan percubaan untuk mendapatkan gol, namun penjaga gol KB Anak Kalumpang beraksi cemerlang. Tamat perlawanan, Jasmine Junior FC 0, KB Anak Kalumpang 1. KNSFC sudah tentu tidak akan berikan laluan mudah apabila bertemu Lestari Junior yang pastinya mahu merebut slot ke separuh akhir. Bermula dengan satu sepakan percuma, Muhammad Azrin Afiq berjaya menggunakan peluang dengan merembat menewaskan pertahanan dan penjaga gol lawan pada minit ke-35. Perlawanan berlangsung sedikit hambar dengan kedua-dua pasukan bermain dengan berhati-hati. Akhirnya pengadil meniupkan whistle sekaligus memberikan kemenangan kepada PKNSFC dengan keputusan 1-0. Perlawanan terakhir peringkat separuh akhir adalah pertemuan PNSBFC bertemu Harimau United FC. Sepakan percuma pada minit ke-32 tidak disia-siakan oleh Muhammad Nur Syaris apabila mudah mengelirukan penjaga gol lawan untuk gol pendahuluan PNSBFC. Biarpun Harimau United menggandakan asakan, namun nasib tidak menyebelahi mereka apabila sepakan percuma mereka terkena palang.
Keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat dan melayakkan PNSB FC mara ke peringkat separuh akhir. Dua pasukan dari Division 1 iaitu PKNS FC dan PNSB FC dan dua pasukan dari Division 2, Kelab Nuri dan Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang menempah slot ke peringkat separuh akhir. Di peringkat separuh akhir, MBSA Jonsa akan bertemu dengan Perkasa FC dan satu lagi perlawanan melibatkan Akademi Bola Sepak Felda bertemu Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia. Mari kita saksikan aksi mereka. Juara Divisi 1 MBSA Jonsa berada dalam prestasi terbaik dalam aksi separuh akhir ini. Manakala Perkasa FC tentu tidak mahu pasukan mereka mudah diratah pihak lawan. MBSA Jonsa menguasai perlawanan di awal permainan sehingga mereka mendapat sepakan percuma yang berjaya disudahkan Muhammad Amirul Syafiq pada minit ke-17. Bersambung babak kedua, MBSA Jonsa menggandakan asas kanan hasil dari satu antara lintang ayam tambatan mereka. Muhammad Husni berjaya menegakkan gol kedua yang sekaligus memadamkan harapan Perkasa FC untuk layak ke final. Keputusan akhir, MBSA Jonsa 2, Perkasa FC 0. Bermula dari whistle, ditiup Abi Felda melancarkan serangan bertali arus bagi merobek gawang lawan. Usaha mereka membuahkan hasil apabila gol pertama terhasil pada minit ke-7 melalui Muhammad Wazif yang melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Belum sempat pemain KB Nadi Dahlia menarik nafas lega, mereka sekali lagi dihukum dengan gol kedua oleh Muhammad Aiman Fahmi pada minit ke-13. Kelalaian pertahanan KB Nadi Dahlia sekali lagi digunakan sebaik mungkin oleh Muhammad Aiman Fahmi untuk gol kedua pribadi dalam perlawanan ini. Pengalaman ternyata berpihak kepada pasukan Abi Felda apabila menguasai keseluruhan perlawanan dan kegugupan pemain-pemain KB Nadi Dahlia dihukum apabila mereka tewas dengan jaringan 4-0. Menepati ramalan selaku pasukan pilihan, MBSA Jonsa dan Akademi Bola Sepak Felda bakal beraksi di pentas final bagi menentukan kejuaraan selepas menumpaskan lawan masing-masing. Ini pula merupakan aksi peringkat separuh akhir kategori Shield. Kelab Nuri bertemu PKNS FC dan Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang melayani kunjungan PNSB FC. Perlawanan penentuan slot ke pentas final kategori Shield menemukan Kelab Nuri menentang PKNS FC. Go!
PKNSFC menggunakan strategi mengasak di awal permainan menggunakan hantaran bola tinggi dan hasilnya berpunca dari kekasaran pertahanan lawan. Mereka dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan oleh Muhammad Azrin Afiq pada minit ke-13. Lawan berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan untuk mendapatkan jaringan. Walaupun sering diasak oleh pasukan Kelab Nuri, benteng PKNSFC ternyata berjaya menahan asakan sehinggalah whistle penamat ditiupkan. Keputusan akhir, Kelab Nuri 0, PKNSFC 1. Satu lagi slot ke pentas akhir menemukan KB Anak Kalumpang menentang PNSBFC. KB Anak Kalumpang bermula garang apabila mendapat gol awal hasil tandukan yang berpunca dari hantaran lintang. Gol tersebut ternyata menyemarakkan semangat pemain-pemain PNSBFC. Kembali mendapatkan gol penyamaan hasil jaringan ayam tambatan mereka, Muhammad Amir Ishraf pada minit ke-31. Selang 6 minit permainan, Muhammad Amir Ishraf sekali lagi menjadi duri dalam daging apabila meledakkan gol kedua yang menggembirakan juara dan semua pemain PNSBFC. Masa semakin suntuk buat KB Anak Kalumpang untuk bangkit dan akhirnya whistle penamat ditiupkan dan ini bermakna PNSBFC layak ke pentas akhir selepas menewaskan KB Anak Kalumpang 1-3. Seperti dijangka, dua pasukan dari Division 1, PKNSFC dan PNSBFC menempah slot ke perlawanan akhir. Kami tinggalkan anda dengan 5 gol terbaik sepanjang saingan minggu ini. Apapun gandakan usaha untuk mencapai lebih kemenangan. Adios. Thank you.